Assalamualaikum, selamat petang. Saya Ilya dari Klinik Kurnia Batu Pahat, Johor. Klinik Kurnia beroperasi 24 jam. Kepakaran Klinik Kurnia adalah membantu masyarakat yang tidak mengetahui status kesihatannya untuk berada dalam keadaan sihat, cergas dan aktif serta dapat tidur dengan nyenyak di malam hari. Sesiapa yang merasa resah dan bimbang akan status kesihatannya, bolehlah menghubungi Klinik Kurnia di talian 0743225518 atau WhatsApp Klinik Kurnia 0112952248. Klinik Kurnia juga boleh dihubungi melalui Facebook page Klinik Kurnia BP Johor atau Facebook Group Klinik Kurnia. Klinik Kurnia merupakan klinik one-stop center untuk anda mengetahui status kesihatan anda. Apalagi, jom hubungi Klinik Kurnia atau WhatsApp Klinik Kurnia dengan segera. Hai, saya Fazlin dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Okey, macam yang kita beritahu, petang ini adalah sembang sihat kami yang bertajuk penggunaan kanta sentuh kanak-kanak dalam bersukan dan kosmetik. Okey. Untuk semua, kanta sentuh adalah alat alternatif bagi merawat rambut atau yang tak mahu pakai spek ataupun lebih kepada kecantikan. Okey. Kanta sentuh untuk kanak-kanak. Secara fizikalnya, mata boleh bertoleransi dengan kanta sentuh pada sejak bayi lagi. Kajian menunjukkan 90% kanak-kanak rabun jauh yang berumur 8 tahun hingga 11 tahun tidak menghadapi masalah dalam memasang dan membuka kanta sentuh tanpa bantuan ibu bapa. Kanak-kanak juga boleh mengalami komplikasi pemakaian kanta sentuh yang rendah berbanding dewasa sebab pakai pada kanak-kanak ni kenalah diawasi oleh ibu bapa. Okey. Kanta sentuh dalam bersukan pula, dia sesuai menggantikan kaca mata yang mana aktif, so bolehlah pakai kanta mata. Para atlet yang mempunyai masalah rabun termasuklah atlet kanak-kanak. Okey. Kanta sentuh memberikan penglihatan yang lebih jelas dan meningkatkan pencapaian sukan. Ia juga memberikan penglihatan periferi bahagian tepi yang boleh meningkatkan dan lagi pencapaian sukan kerana penglihatan seseorang tidak dihalang oleh bingkai akibat pemakaian kacamata. Okay, mengekang peningkatan rabun jauh merupakan faktor utama dalam pemakaian kanta sentuh. Boleh melambatkan peningkatan miopia pada kebanyakan kanak-kanak. Kanta sentuh mengurangkan peningkatan miopia berbanding mereka yang memakai kanta sentuh lembut. Okey, membina keyakinan diri dengan kanta sentuh boleh membina keyakinan diri pada anak anda lah. Boleh merubah penampilan mereka serta meningkatkan lagi keyakinan diri. Aktiviti sekolah akan bertambah apabila bertukar kepada kanta sentuh, memberi harapan baru dalam kehidupan kepada seorang kanak yang membolehnya selama ini agak terpendam. Menukar semula kepada kaca mata jika tidak boleh beradaptasi dengan kanta sentuh. Okey, selain itu kanta sentuh berwarna ataupun kosmetik, lebih kepada kecantikan lah. Kanta sentuh berwarna atau kosmetik ni merupakan alat alternatif bagi merawat masalah rabun juga. Kebiasaannya digunakan oleh mereka yang tak mahu pakai cermin mata dan mengekalkan rupa paras yang aktif dalam bersukan. Permintaan meningkat dalam kosmetik menyebabkan ejen yang tidak berdaftar menjualnya kepada pembeli tanpa melalui pengamal yang bertauliah. Oleh itu, nak pakai kanta sentuh ni perlulah dari arahan doktor lah. Kita kena jumpa doktor, dengar dia punya penjelasan. Okey. Selain itu juga, masalah berkaitan kanta sentuh berwarna atau kosmetik. Okey, yang pertama sekali, peningkatan penggunaan kanta sentuh kosmetik. Mata yang normal mempunyai tisu berwarna yang dikenali sebagai iris. Warna iris berbeza-beza. Ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ada yang warna biru. Kebanyakan orang Asia mempunyai iris yang berwarna coklat pekat maupun hitam. Okey, dengan meningkatkan teknologi di dalam pengeluaran kanta sentuh kosmetik ni, berbagai warna dan juga corak yang kita boleh dapat dan juga ikut kehendak pemakailah dia nak yang mana dan mengikut fungsi yang berbeza seperti mencantikkan rupa paras,
mewujudkan sesuatu penampilan oleh pengguna. Contohnya digunakan oleh artis bagi sesuatu watak ataupun untuk meniru gaya artis pujaan. Penjualan kantar sentuh kosmetik oleh ejen yang tidak berdaftar. Kantar sentuh kosmetik boleh dibeli dengan mudah oleh sesiapa sahaja di gerai tepi jalan, pusat kecantikan maupun pasar malam. Kantar sentuh kosmetik juga boleh dibeli secara dalam talian. Penggunaan kantar sentuh kosmetik terutama yang tiada mengalami masalah penglihatan membeli dan menggunakan kantar tersebut tanpa melalui pemeriksaan mata oleh doktor mata atau pegawai optometris. Pembelian dari ejen yang tidak berdaftar menyebabkan penggunaan tidak memperolehi nasihat yang betul tentang cara penjagaan dan penggunaan kantar sentuh. Pengguna juga tidak sedar akan komplikasi yang boleh terjadi disebabkan oleh penggunaan kantar sentuh kosmetik. Perkongsian kantar sentuh kosmetik. Kebanyakan kantar sentuh kosmetik adalah merupakan kantar plain, kantar tanpa kuasa refraktif. Oleh itu, penggunaan terutama kalangan remaja sering berkongsi kantar sentuh mereka ini terjadi dalam beberapa keadaan seperti: satu, membolehkan mereka mempunyai lebih banyak pilihan dan tanpa mengeluarkan wang yang banyak. Kedua, kantar sentuh kosmetik digunakan oleh jurusolek untuk memandankan warna mata dengan warna pemakaian pengantin. Jurusolek sering menggunakan kantar sentuh kosmetik yang sama untuk pengantin-pengantin yang diandan olehnya. Seterusnya, kurang pendedahan mengenai risiko berkaitan kantar sentuh kosmetik di kalangan masyarakat. Masyarakat kurang pengetahuan dalam cara pemakaian, cara pengendalian dan juga tak ikut arahan doktor. Pengguna kantar sentuh kosmetik sering beranggapan bahawa kantar sentuh adalah sama seperti aksesori kecantikan yang lain. Mereka tidak mengetahui bahawa kantar sentuh mempunyai risiko dan juga komplikasi yang sama dengan kantar sentuh yang digunakan untuk merawat penglihatan. Okey, kat sini lebih kepada kantar sentuh ni lebih kepada untuk penglihatan lah. Kalau boleh jangka daripada kecantikan. Sebab ada komplikasi-komplikasi dia. Okey. Tiada banyak maklumat tentang masalah yang berkaitan kantar sentuh yang diterbitkan berbanding maklumat dari iklan oleh pembekal dan penjual yang memaparkan kecantikan dan keindahan memakai kantar sentuh kosmetik. Orang lebih suka pakai kantar sentuh ni atau lens ni untuk kecantikan dan juga tak tahu apa risiko-risiko dia. Okey. Di samping itu juga kita juga perkara yang perlu diketahui oleh pengguna kantar sentuh kosmetik. Okey, yang pertama, perkara yang perlu dilakukan sebelum memakai kantar sentuh kosmetik. Okey, first sekali lakukan pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata ni dilakukan dan jumpa doktor mata atau pegawai optometris bagi memastikan mata kita ni sesuai atau tak untuk memakai kantar sentuh. Doktor mata juga akan lakukan pengukuran pada mata bagi tentukan saiz lens fitting yang perlu digunakan oleh pengguna. Ukuran kantar lengkap yang tak sesuai boleh menyebabkan kornea mata. Sekiranya kantar sentuh terlalu ketat, ia boleh mencekam dan menyebabkan cala pada mata. Sekiranya ia terlalu longgar, kantar sentuh akan berlipat dan terkeluar dari mata. Ketika pemeriksaan mata, doktor atau pegawai optometris akan pastikan mata kita tak kering, tak ada jangkitan kuman atau radangan. Sekiranya pengguna mengalami keadaan seperti di atas, pengguna tak sesuailah untuk memakai kantar tersebut. Okey, selain itu juga dapatkan preskripsi dari doktor atau pegawai optometris. Setelah lakukan pemeriksaan dekat klinik
mata ataupun jumpa pegawai optometris, doktor mata akan memberikan preskripsi untuk kanta sentuh tersebut, termasuk kanta sentuh kosmetik. Preskripsi akan menyatakan jenama, ukuran kanta dan juga tarikh luput kanta. Okey, selain itu juga ikuti arahan penjagaan kanta sentuh anda. Anda perlu ikut arahan cara cucian, macam mana nak nyah kuman kanta sentuh, dan sekiranya tak dibekalkan, anda berhak mendapatkannya dari doktor atau pegawai optometris yang membekalkan kanta sentuh anda. Okey, 2. Pengendalian dan penjagaan kanta sentuh kosmetik. Memakai kanta sentuh kosmetik tidaklah semudah mengenakan aksesori kecantikan yang lain seperti bulu mata palsu atau anting-anting yang sepadan dengan pakaian anda. Kanta sentuh kosmetik memerlukan pengendalian yang betul dan penjagaan yang rapi. Sekiranya anda tidak mengendalikan dengan betul, berisiko untuk mengalami komplikasi yang serius. Bagi menghindar komplikasi kebutaan, anda perlu mengikuti arahan penjagaan seperti satu, cuci tangan anda sebelum memegang kanta sentuh dengan sabun tanpa pewangi. Kedua, keringkan tangan anda dengan menggunakan tuala bersih. 3. Sekiranya anda ingin menggunakan semburan rambut, gunakan sebelum anda memasang kanta sentuh. Yang keempat, pakai alat kosmetik mata setelah anda memasang kanta sentuh bagi mengelakkan kanta sentuh terkena bahan kosmetik ketika memasangnya. Kelima, kanta yang berlainan menggunakan bahan pembersih yang berlainan, bahan pembersih yang disarankan oleh pembekal. Keenam, jangan gunakan air paip untuk mencuci kanta sentuh. Kuman boleh hidup di dalam air paip dan boleh menyebabkan jangkitan pada mata anda. Ketujuh, cuci kanta anda dengan menggunakan jari kelingking dengan menyapu secara perlahan pada kanta yang diletakkan di telapak tangan bagi mengeluarkan kotoran. Cuci bekas kanta sentuh anda dengan menggunakan cecair steril setiap kali anda menggunakan kanta sentuh anda dan keringkan dengan mendedahkan pada udara. Okey. Seterusnya, saya akan bagi tahu tentang risiko dan juga komplikasi. Okay. Risiko dan komplikasi kanta sentuh ni adalah sama dengan kanta sentuh yang digunakan untuk merawat kerabunan. Okey, antara risikonya adalah luka atau calar pada lapisan atas bola mata, terutama bahagian kornea. Yang kedua, alahan menyebabkan mata gatal, berair serta merah. Yang ketiga, kabur penglihatan. Yang keempat, jangkitan kuman, iaitu konjungtivitis dan juga ulcer kornea, dan juga boleh mengakibatkan buta akibat ulcer kornea yang teruk. Apabila menggunakan apa jua jenis kanta sentuh termasuk kanta sentuh kosmetik, perhatikan tanda-tanda jangkitan kuman seperti mata jadi merah, sakit mata yang berlarutan, kabur penglihatan dan juga tahi mata berlebihan, iaitu eye discharge. Keadaan masa seperti di atas adalah merupakan komplikasi pemakaian kanta sentuh. Sekiranya anda mengalami gejala seperti di ataslah, berhenti dari memakai kanta sentuh anda dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan mata dengan secepat mungkin. Dapatkan pemeriksaan mata oleh doktor atau pegawai optometris yang bertauliah sebelum menggunakan kanta sentuh. Kedua, dapatkan preskripsi untuk kanta sentuh yang anda gunakan. Ketiga, belilah kanta sentuh kosmetik dari pembekal yang berdaftar. Lihat dari pastikan permit untuk menjual kanta sentuh dipamerkan di kedai optometri yang menjual kanta sentuh kepada anda. Keempat, ikut arahan pengendalian dan penjagaan kanta sentuh dengan teliti. 5. Jangan berkongsi kanta sentuh dengan orang lain. Berkongsi kanta sentuh boleh menyebabkan penularan jangkitan. Keenam, jangan tidur tanpa menanggalkan kanta sentuh. Anda bertanggungjawab bagi memastikan anda melakukan pemeriksaan mata bagi memastikan
mendapatkan preskripsi dan membeli kanta anda dari pembekal yang berdaftar demi keselamatan mata anda. Ingat, mata adalah merupakan anugerah yang berharga. Mata yang cantik datang dari mata yang sihat. Okey, kelebihan kanta kanta sentuh ni sebenarnya lebih kepada senang lah, ringan sebab tak pakai spek. Itu untuk yang kurang kabur penglihatan lah, yang ada rabun. Okay, manakala kalau untuk yang kosmetik lebih kepada cantik lah selalunya. Dan juga kalau kekurangan dia boleh dapat jangkitan tu semua. So jadi elakkanlah daripada ambil kanta sentuh yang jual tanpa berdaftar. Okay. Sebelum tu yang penting dapatkan pemeriksaan mata daripada doktor atau juga pegawai optometris. Dan juga apabila pakai kanta sentuh atau lens ni, ikut cara pengendalian dia, cara nak pakai dia. Lepas tu jangan kongsilah kanta sentuh tu. Remaja sekarang kebanyakannya pakai sebab suka-suka. So kalau boleh elakkan daripada tu semua sebab takut mata kan boleh jadi buta, rabuk daripada sebab cantik-cantik lalas jadi hilang keupayaan mata. So kesianlah. So jagalah mata anda. Tadi ayat. Mata adalah merupakan anugerah yang berharga. Mata yang cantik datang dari mata yang sihat. Okey. Okey, itu saja untuk sembang sihat mengenai penggunaan kanta sentuh kanak-kanak dalam bersukan dan juga kosmetik. Okey, kat sini kami nak bagi tahu tentang program yang kami lakukan, iaitu pemeriksaan kesihatan yang mana kami jalankan di kampung di Rengit pada 9 hari bulan 1 2020. Kami akan buat di Rengit dan kami akan inform apa-apa maklumat di Facebook lah. Boleh dapatkan apa-apa informasi di Facebook ataupun boleh call kami. Ataupun siapa-siapa nak dapatkan rawatan bolehlah datang ke klinik kami. Okay, ada apa lagi? Saya rasa itu saja untuk petang ni. Kita jumpa lagi untuk next Sembang Sihat. Itu saja dari kami. Assalamualaikum. Selamat petang.